hari Senin minggu depan kita tak ada kelas, ya. Tak ada kelas. Hari Senin minggu depan. Beritahu kepada kawan kita jangan mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid darain amin. Bila solat yang dikerjakan itu solat sunat, penggal bawah sekali tu. Bila semayang kita tu semayang sunat. Semayang sunat yang bukan sunat mutlak. Yang bukan sunat mutlak. Sunat mutlak ni dia niat semayang dia ada 3 jenis. Niat semayang fardu, niat semayang sunat, selagi semayang sunat mutlak. Hak yang mudah sekali semayang sunat mutlak, senang. Allahu Akbar, aku semayang sunat. Niat dia. Itu cukup mudah tu. Kalau semayang sunat raya, Allahu Akbar, aku semayang sunat hari raya lah. Sebab hari raya. Allahu Akbar, aku putu zuhur. Itu semayang wajib. Kau tak tahu tak raya. Itu nak khabar ni. Dia kata kalau solat yang dikerjakan itu semayang sunat. Semayang sunat mana? Yang bukan mutlak. Semayang sunat bukan mutlak ni macam semayang sunat zuhur, belum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar. Lepas asar tak ada lah dah. Semayang sunat tak ada dah. Belum maghrib, lepas maghrib, belum isyak, semayang isyak, belum subuh. Lepas tu semayang subuh lah. Sudah-sudah naik lah. Itu dia. Jadi kalau semayang itu, semayang bukan sunat mutlak, senang je. Kita khabar je lah kita, aku semayang sunat. Sunat apa dia? Sunat zuhur. Aku semayang sunat zuhur dulu. Kalau bagi aku semayang sunat zuhur, kediang tau. Gitu lah. Kalau semayang sunat mutlak ni, ini jadi ibadat orang soleh-soleh lah. Mana orang soleh-soleh, dia mari masjid, semayang 2 rakaat. Balik ke mak, semayang 2 rakaat. Pergi ke patah, semayang 2 rakaat. Pergi rumah jarang, rumah anak-anak dia, semayang sunat 2 rakaat. Itu senang je. Allahu Akbar, aku semayang sunat. Niat dia gitu je. Tak payah sebut semayang sunat apa. Kerana dia semayang tu, semayang sunat, di mana masa dia boleh buat, waktu mana dia boleh buat. Kecuali waktu tahrim tak boleh buat. Waktu matahari nak sekala, lepas semayang subuh, masa matahari kuning-kuning, pada masa matahari tengah langit tu, kecuali jemaah. Kecuali tanah haram Mekah tak apalah. Tanah haram Mekah, semayang sunat mutlak tu boleh. Bila masa dan di mana saja. Masa sunat mutlak ni di Mekah tak apa-apa. Jangan tegur orang. Ada seorang tu, dia tegur orang. Lepas semayang subuh, masa matahari naik, orang tu pergi semayang sunat. Semayang sunat apa masa hari matahari naik tu? Tak tahu semayang sunat. Tanya dia, semayang sunat aja. Maksud dia semayang sunat mutlak tak boleh. Boleh lah Mekah tu. Boleh Mekah. Di Mekah bila masa pun boleh. Semayang sunat apa pun. Semayang wajib, semayang qada, semayang nazar, semayang sunat, semayang kafarat. Untuk ayah-ayah kita tak semayang tu, semayang sunat duha, semayang sunat isyraq, apa saja di tanah haram Mekah. Tak apa. Sebab tanah tak ada patah larang. Kecuali tanah haram tak boleh ambil, stik burung tak boleh. Itu bab lain, bab ibadat. Loh dah banyak-banyak ibadat tu. Siapa leluh ke dia pun tak apa. Tu. Kalau bukan semayang sunat mutlak tu, seperti semayang rawatib. Semayang rawatib ni semayang mengiring semayang fardu. Sebelum zuhur ada sunat. Boleh. Semayang lepas zuhur boleh semayang sunat. Niat dia, Allahu Akbar, aku semayang sunat zuhur. Qabliyah dia. Aku semayang sunat zuhur depan. Allahu Akbar, aku semayang sunat zuhur kediang lepas semayang sunat zuhur tu. Qabliyah, ba'diyah. Itu dia. Jadi sebut aku semayang zuhur, sunat zuhur, zuhur apa?
qabliyah. Sembahyang sunat qabliyah zuhur. Kalau lepas sembahyang dia lepas sembahyang zuhur aku sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Itu kena sebut kediyah depan tu. Depan misalnya sebelum zuhur tu ada 4 rakaat sembahyang sunat. Allahu akbar, aku sembahyang sunat zuhur qabliyah 2 rakaat sembahyang. Sudah sembahyang zuhur tu Allahu akbar, aku sembahyang sunat zuhur ba'diyah. Ba'diyah mana kediyang lah. Lepas apa tu lepas sembahyang zuhur tu ada sunat qabliyah 4 rakaat itu. Buat dua-dua lah. Kena sebut lah depan kediyang ke. Macam sembahyang qasar jamak juga, aku sembahyang jamak zuhur asar. Aku sembahyang jamak takdim. Aku sembahyang jamak takhir. Itu dah tu. Nak kaboniah. Itu cara dia. Habis. Rawatib solat-solat sunat ditentukan waktunya atau mempunyai sebab. Sebab sunat yang ditentukan waktu dia seperti sembahyang duha. Waktu dia masa matahari lebih segala. Ada sebab sembahyang sunat ujang. Ada sebab sembahyang gerhana, ada sebab tu. Tu kena sebut benda gitu. Itu dia. Maka dikecualikan ta'yin, diwajibkan pula menyebabnya misalnya sempena duha zuhur, menyebutnya seamsal zuhur. Pada solat sunat zuhur kita sebut sembahyang zuhur sunat zuhur qabliyah, sembahyang sunat zuhur ba'diyah. Tapi benda gini sebenarnya sekali kepahaman saja. Dah kalau kita faham dah kan apa yang jadi payah sangat kita belajar dah. Dah kalau kita faham dah, kita nak sembahyang sunat belum masuk, sudah masuk waktu zuhur tu, kita faham dah. Memang sembahyang sunat 2 rakaat. Kita bangun, Allahu akbar, kita faham apa yang kita nak buat tu sembahyang sunat zuhur, faham itu mana niat. Itu mana etika. Jangan pandang susah. Baik. Kita nak sembahyang sunat zuhur katakanlah. Kat depan, belum sembahyang zuhur ada 4 rakaat, 2-2. Kat belakang tu ada 4, 2-2. Kita nak sembahyang sunat zuhur, kita bangun, Allahu akbar. Kita faham tak yang kita bangun tu nak sembahyang sunat zuhur? Kita faham tak? Itulah niat. Kita ingat, itulah niat. Kita i'tikad. Allahu akbar, kita i'tikadkan nak sembahyang sunat zuhur. Itulah niat. Tak payah tu apa payah. Saja aku sembahyang sunat zuhur qabliyah kerana Allah Taala. Itu lafaz tu memayahkan kita. Sebab itu ulama fiqh ni dia beritahu kita molek sangat. Ada pun niat itu ialah kehendak hati kita, ataupun maksud hati kita, ataupun niat hati kita, ataupun etika hati kita, ataupun pahaman kita bangun tu nak sampai sunat zuhur. Itulah niatnya. Bangun Allahu akbar, kita faham kita bangun tu sampai sunat zuhur, itulah niatnya. Mana dia tak gitu? An-niyatu wal i'tiqad kata Imam Fiqh. An-niyatu al-qasdu qasad. An-niyatu al-iradatu kehendak hati kita dah. Kita faham kita bangun tu tak bangun saja, bangun nak sembahyang sunat zuhur. Itulah niat. Hati ingatlah sembahyang sunat zuhur tu. Tak perlu kita kata Allahu akbar saja aku sembahyang sunat zuhur qabliyah kerana Allah Taala. Boleh, bukan tak boleh, boleh, tapi kita panggil ece niat dan hati ya. Tu ece. Allah, aku sembahyang sunat qabliyah zuhur kerana Allah Taala. Hu akbar ece. Bukan tak boleh, tapi itu dipanggil suara hati panggil. Sebutan hati, cakap dalam hati, berik dalam hati. Itu dia. Boleh tak? Boleh, tak apa. Tapi kepada orang faham, apa niat? Niat kehendak hati. Bangun kehendak hati apa? Nak sembahyang apa? Sunat zuhur. Tu Allah akbar ingat kehendak hati kita. Nak sembahyang apa? Sunat zuhur. Itu niat, faham. Etikad. Pegangan. Tak gitu? Mudah je. Kalau budak sekolah tak boleh, budak sekolah kabur. Kena niat mati. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Pasal budak sekolah tak tiba niat. Itu dia.
Seperti sunat zuhur. Baik qabliyah, sembahyang sunat zuhur, belum sembahyang zuhur, qabliyah dia panggil. Sembahyang sunat qabliyah dulu. Atau ba'diyah, sembahyang sunat akdiang. Tu dia. Dan sembahyang zuhur tu ada lagi sembahyang sunat qabliyah. Itu dia. Tidak dilakukan sesudah zuhur. Tidak dilakukan sesudah zuhur. Itu dia. Sekalipun qabliyah itu tak dilakukan sesudah zuhur, dulu kita buat. Sunat zuhur, kalau kita tak buat, tak ada masalah. Tak ada masalah benda gitu. Wa mithlu hada, demikian pula 112. Demikian pula setiap solat yang mempunyai solat sunat qabliyah dan ba'diyah, solat hari raya. Itu dia. Atau raya fitrah. Hari kecil. Hari raya tu, hari haji, hari raya besar dia panggil. Hari raya puasa tu hari kecil dia panggil. Maka sini tidak cukup hanya niat solat hari raya saja, tanpa menyebutkan jenis hari raya. Allahu Akbar kena sebut, aku sembahyang hari raya fitrah. Allahu Akbar, aku sembahyang sunat hari raya haji. Kena sebut. Haji tu. Puasa tu kena sebut. Kena ingat. Tapi saya rasa dah, kalau kita dah faham dah, kita sembahyang raya kan, kita bangun Allah. Kita bangun tu memang konsep kita nak sembahyang raya. Kita faham dah benda. Sembahyang raya. Hari apa? Hari raya haji. Sembahyang haji. Atau sembahyang puasa. Allah, apa fahaman kita? Apa etika kita? Apa keyakinan kita? Apa kehendak kita? Nak sembahyang raya puasa. Itulah niat. Tapi saya jangan yang lain lah. Yang ada dunia tak boleh. Tu. Ataupun was-was tak boleh. Kalau was-was sekali lagi, Allahu Akbar. Lagi, Allahu Akbar, apakah jadi? Tu dia. 3 kali pakai jadi lah. Kau tak boleh 3 ke, habis lah. Orang ada rokok dah. Ya? Tak boleh buat gitu, pakai 3 cukup. Was-was tak was-was, pakai jadi. Kalau tidak, menyakit kita. Orang bisa salah pun takbir lagi. Tak boleh gitu, jangan ajar kita ikut. Jangan ajar kita ikut apa ni? Ikut seru kita. Mana seru kita? Nanti kita ni. Seru tu. Pasal apa kita sembahyang berasa tak ikhlas dengan Allah, tak sonok dengan Allah, tak terpesona dengan Allah, tak cerah hati dengan Allah, tak lembut hati dengan Allah, kita ada seru sini. Jaga seru dia. Seru macam kita ni. Syaitan lah. Khauzat nama dia. Waktu seru kita. Jaga seru kita memang disuruh sangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayung tangan ni. Hati tak dapat. Kena cari seteru kita tu. Kalau tu musuh besar, menyebabkan hati kita tak ingat Tuhan. Yang ikutlah PI dia tu. PI syaitan tadi, dia suka melupakan kita. Lupa pada Allah. Itu dia. Yang ikut. Kalau ikut kita, sampai sudah tak boleh semayang. Daripada sangguh tangan. Mengucap Allah Akbar. Allah Akbar. Tak takkan niat, kau nak payah sangat. Niat tu lah. Kenduk hati kita, angkat tangan nak apa? Nak semayang, tu lah niat. Semayang apa sahur, tu lah. Itu niat. Itu dia. Habis. Wal witru sawa'un al-wahidah wa zaidah wa yakfinatul wajib min adadin wa yuhmalu ala ma yuridu al-awjah. Termasuk juga solat sunat witir. Malam-malam puasa ya. Solat sunat witir atau malam-malam ni lah katakanlah, lepas dah separuh malam tu, baik ditunaikan atau baik ditunaikan 1 rakaat ataupun lebih sembahyang witir serakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat, 10 rakaat atau 10 rakaat dan atau 13 rakaat. Habis tinggi. Di sini cukup niat solat witir tanpa menyebut rakaat. Jadi maksudkan hukumnya kepada maksud pelakunya demikian dasar dari beberapa wajah. Jadi maknanya kita ingat Allahu Akbar, aku sembahyang sunat witir.
Tak ada benda dah, jelas dah tu. Kita faham dah bangun nak sunat witir, Allahu Akbar. Itu cara dia. Serakaat pun boleh. Kalau kita nak buat 3 rakaat sekali salam, boleh. Semua witir ya, kita buat sekali, kita buat 3 rakaat. Semua witir 3 rakaat. Rakaat pertama, rakaat 2, kita buat 2 kali. 2 kali. Mula-mula 2 kali. Pergi salam. Lepas tu sekali pula sokat. Sekali salam. Jadi 3. Buat 3 sekaligus boleh tak apa? Boleh, memang boleh. Tapi syarat, jangan baca tahiyat awal. Pasal apa? Kalau baca tahiyat awal, Nabi kata macam jadi sembahyang garik jadi. Cikgu, kita tak faham tu. Jangan kamu sembahyang witir semacam sembahyang maghrib. Dalam hadis. Jadi sembahyang witir, Allahu Akbar, aku sembahyang sunat witir. Tak payah sebut rakaat dah, dia kata kan. Nak sebut tak apa. Sembahyang witir. Rakaat pertama, bangun. Rakaat kedua, duduk. Rakaat ketiga bangun. Jangan baca tahiyat awal. Rakaat ketiga je ada. Kalau baca tahiyat awal, tahiyat akhir jadi 3 rakaat, ada 2 tahiyat, sama sembahyang witir dengan sembahyang maghrib. Jangan buat gitu, Nabi kata. Tak ada tahiyat awal. Tapi kalau tok imam kita buat gitu kan. Dah, kita jadi tok imam sembahyang kita. Tuan-tuan sekalian, kita sembahyang witir hari malam ni, kita tak sembahyang macam dulu 2 rakaat sekali salam, lepas tu satu rakaat satu salam. No, sembahyang 3 rakaat. No, buat 1 salam. Allahu Akbar. Rakaat pertama, Allahu Akbar, rakaat kedua. Bila baca tahiyat awal, baca tahiyat awal. Nampak? Baca tahiyat awal. Imam tak belajar lah. Lepas tu bangun pula, baca tahiyat akhir pula. Tak belajar. Pasal apa tak belajar kita tahu tu? Pasal dia tak pernah berguru. Guru kata, Nabi kata, guru tu Nabi kita lah. Nabi kata, jangan kamu sembahyang witir tu macam maghrib. 2 rakaat saja. Buat 3. 1 tahiyat saja. Itu dia. Yang peliknya pula, Utaimah tu orang mahir sangat. Sembahyang witir 3 rakaat, tuan-tuan. Kita buat malam ni. Allahu Akbar. Semayang lah. Bangun rakaat kedua. Duduk, rakaat kedua. Bangun cacang, tak baca tahiyat awal. Makmum gaduh. Subhanallah, makmum. Pada imam tu dah. Tak payah baca tahiyat awal. Sembahyang witir ni. Waktu pergi salam akhir, rakaat ketiga. Makmum berkata, mana tak imam lupa ke? Tahu dia baca tahiyat awal. Tak tahu. Malu tak imam tau. Malu tak imam sekejap dah. Tak apalah. Masalah dah orang ni manusia dah. Ni lupa lama-lama. Dah aja sembahyang sunat witir 3 rakaat sekali salam. Itu dia. Itu cara dia. Jangan ya nak buat sekaligus 3 rakaat, sekaligus 1 salam tu pada bulan Ramadan pada tarawih tu, boleh kita buat 3 rakaat tanpa membaca tahiyat awal. Sebab ada larangan Nabi. Jangan je serupakan sembahyang itu dengan sembahyang witir. Jangan serupakan witir itu dengan sembahyang maghrib, kata Nabi. Jangan ni ada. Siapa akan datang dia? Sembahyang witir. Habis. Wala yakfi fihi niyatu sunnatil isya'i wa awratiba. Namun tidak boleh dengan niat sunat isya' dan sembahyang isya', kata dia. Kena niat juga sembahyang witir. Itu dia. Wa tarawih wa duha wa kisqa wa kusufi syamsi. Dan juga salat sunnah tarawih, sembahyang duha, istisqa, gerhana matahari dan bulan. Kena sebut juga jenis sembahyang tu. Tu dia. Kena sebut nama sembahyang. Allahu Akbar, aku sembahyang sunat tarawih. Allahu Akbar, aku sembahyang sunat duha. Wa amman naflul mutlaq. Ni.
Ada pun solat sunat mutlak adalah tidak diwajibkan ta'yin dalam niat. Tak payah tentukan sembahyang sunat mutlak, tak payah. Saja aku sembahyang sunat mutlak, tak payah. Allahu akbar, aku sembahyang sunat. Kita aja. Biasanya orang sembahyang sunat mutlak ni kan, biasanya dia pandai jaga waktu. Jangan sembahyang waktu tahrim. Masa dia lepas subuh tak boleh sembahyang ni. Masa dia lepas sembahyang asar dia tak boleh sembahyang ni. Masa matahari tengah langit tak boleh sembahyang. Mereka jemaah aja. Masa matahari naik segala jangan sembahyang sunat witir. Dan sembahyang sunat witir ni dia pelik sikit kalau kita tak tahu. Tengok ya. Mula-mula dia ni Allahu akbar. Aku sembahyang sunat. Dia sembahyang 2 rakaat lah, 2 rakaat. Lepas tu baca tahiyat tu, dia rasa nak sambung lagi. Sambung Allahu akbar. Lepas tu nak sambung lagi Allahu akbar. Boleh sambung sama. Itulah makna. Tuan dah kata semua itu sangat mudah. Dan sembahyang tu boleh sambung. Mula-mula kita niat 2. Berasa nak 3. Bangun lagi. Tak payah sembahyang semula. Berasa nak 4. Bangun lagi 4. Siapa begitu nak solat witir, solat sunat mutlak ni. Maknanya dia ni bebas. Yang tak bebas jangan sayang waktu tahrim tak boleh. Itulah maknanya kalau kita belajar kitab besar sikit ada benda gitu tau. Kalau kita belajar kitab kecil-kecil tu tak nampak dia. Kitab besar nampaklah kepelbagaian warna-warna sembahyang, cara sembahyang, kaedah sembahyang tu. Macam-macam kaedah tu. Masa pelik bukan Nabi ada sebut gitu. Kalau nak tambah lagi. Pasal apa? Nak sembahyang ni ya. Loh lah. Bukan kan orang kan tu orang sembahyang. Tapi jangan masuk waktu tahrim. Tak boleh, kena stop dulu tu. Itu dia. Sembahyang ni khairu mawdu'in kata Nabi. Benda yang Tuhan tahu tu molek sangat. Benda yang dihantar pada kita ni Tuhan kata as-solah, sembahyang. Molek sekali sembahyang. Sebab dalam sembahyang tu ada apa? Ada doa, ada rakaat, ada sujud, ada musyahadah, ada makrifat, ada tajalli, ada muraqabah, ada tawadhu, ada khusyuk, ada ingat Tuhan, ada zikir. Banyak dalam tu kepelbagaian ibadah-ibadah kita ada dalam sembahyang tu. Itu bagus sembahyang tu. Bagus sembahyang tu memang dalam sembahyang tu ada. Khusyuk ada, malaikat khusyuk. Sujud ada, malaikat sujud. Jadi sembahyang kita ni, cara sembahyang Nabi Ibrahim ada dalam sembahyang kita. Sembahyang malaikat ada sembahyang kita. Itu dia. Dan sejarah memang banyak dia punya apa dia, pelbagai bentuk dan warna-warni sembahyang tu, dalam sembahyang tu. Kalau pekat ni hati kita jatuh ke mana? Masa sujud hati kita jatuh ke mana? Masa bangun hati takluk ke mana? Masa bismillah mana jatuh ke mana? Lisan kita dan hati kita. Ada sembahyang mereka tu. Tapi kita kena jagalah sejauh manakah hati kita tertangkap dengan Allah, terpesona dengan Allah, terbergantung dengan Tuhan, magnet hati kita pada Allah bagaimana. Tu kena belajar apa ni dari segi ilmu iman. Itu dia. Ilmu tasawuf. Wal istikharah dan sembahyang istikharah. Istikharah ni kita panggil sembahyang sunat, kita minta pilihan dari Tuhan. Kita dapat 2 tawaran. Kita jadi kontraktor. Satu tawaran buat sekolah, satu lagi tawaran buat pasar. Dua-dua tak boleh. Ambil satu-satu je. Macam mana kita nak buat tu? Istikharah lah. Minta Tuhan bukakan hati kita dalam sekolah lebih baik. Sebab apa pendidikan. Tak tahu? Istikharah. Baik lah. Ambil kontrak sekolah. Kalau pasal banyak kaina. Ramai minta. Dah. Ni nak minta bilik, ni nak minta. Ni ada ni. Apa dia panggil ni? Kalau kau cek ni. Tu jadi bunuh. Sekolah bunuh apa? Pak didikan kau. Tu istikharah tu. Ikutlah kehendak syarat kategori dia. Ambil sekolah bagus. Kalau ni banyak masalah. Yang orang yang bersalah masuk J. Lepas tu nama jadi apa? Mangsa lah. Cari istikharah dengan Tuhan.
Juga sembahyang awabin. Sembahyang awabin ni sembahyang sunat lepas kaki. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Ziyad kata dan Imam Suyuti kata rahimahullah ta'ala, itu semuanya termasuk bagai sunat mutlak. Sembahyang istikharah jangan sembahyang di waktu tahrim. Sembahyang hajat jangan sembahyang waktu tahrim. Tiba-tiba orang bagi rumah. Waktu tu kita lepas sembahyang subuh. Ustaz, mana anak saya sana yang orang kata berlanggar, Ustaz tolonglah sembahyang hajat. Kita sembahyang subuh dah, tak boleh tu. Jangan sembahyang hajat. Doa. Allahumma sallimu ya Allah. Allahumma sallimu ya Allah. Akasalam ya Allah ya Allah ya Allah. Jangan Allahu akbar di sembahyang hajat. Tak boleh waktu tu. Lepas sembahyang waktu tahrim tak boleh. Waktu sembahyang hajat istikharah tak boleh sembahyang. Masih matahari naik segala. Lepas kita sembahyang subuh, lepas kita sembahyang putus asa, masih matahari kuning-kuning nak jatuh tu. Matahari tu tegat-tegat sembahyang berderjah. Atas langit kecuali Jumaat. Jangan sembahyang istikharah, jangan sembahyang hajat ketika itu. Gitu dia. Ingat ya. Jadi orang minta juga nak segi ni macam mana? Menghadap ke belah. Menghadap ke belah. Tu. Tangan pun sini. Duduk gini, menghadap ke belah, bertafakur. Astaghfirullahaladzim. Doa. Tu angkat doa kita tu. Tak payah semayang waktu itu, begitu harang kan? Berdoa hati dah. Jangan sisirkan harapan orang. Itu dia. Wallazi jasama bi sakunai fatawa anhu la budda fiha min ta'ika duha. Menurut apa yang dikuatkan oleh Syekh kami kata dia dan kitab fatwa dia, Syekh kami Ibn Hajar. Kitab fatwa dia, kitab fatwa kubra dia kan. Kitab fatwa Ibn Hajar ada dua, fatwa hadisah dan fatwa ahkam syariah. Fatwa dia ada dua. Kitab fatwa al-hadisah, besar ni kitab tu. Kalau kitab fatwa besar, fatwa kubra tebal ni. Ada 6 kulit. Kau Ibn Hajar. Fatwa kecil, fatwa besar. 2 kulit ada. Dua jenis. Fatwa kecil besar ni. Hak baru sekali. Hak dia karang baru. Hak besar ada 6 kulit. Macam-macam fatwa macam tu. Macam-macam. Bab ni apa ada. Tu dia. Jadilah fatwa ni maknanya kena sebut juga semayang. Istikharah tu saja aku semayang istikharah, semayang aku semayang sunat duha. Kena sebut nama semayang tu. Dan dalam solat fardu wajib niat fardu. Sekalipun hanya fardu kifayah. Semayang mati. Allahu akbar. Aku semayang fardu kifayah. Kena. Aku semayang untuk mayat ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Kena sebut fardu kifayah. Wajib kan? Wajib kifayah maknanya wajib atas orang ramai. Kalau seorang je semayang, okey lah. Orang lain tak apa lah. Tak semayang pun. Dia boleh pahala orang semayang tu lah maknanya. Fardu kifayah, seorang cukup dah semayang tu. Orang lain tu fardu ain saja. Kemasa zuhur asar fardu ain tu. Dalam solat fardu wajib niat fardu sekalipun fardu kifayah atau fardu sebagai nazar, sebagai nazar. Sebagai nazar maknanya kita kalau anak saya dapat 12A+, budak-budak learning 12A+, 12A plus 12. Bukan tolak main ni bukan. Kamu 12. Otak apa begitu? Budak learning. Cerdik sangat. Sungguh. Alat cukup dah. Alat komputer ada, guru pun buat kelas tuition dan sebagainya. Sukatan pun lengkap. Buku pun banyak. Buku tambah ada kedai banyak sangat. Tu yang jadi 12A boleh. Pelah pula. Siapa bukan main ni, bukan tolong. Jauh macam kita dah. Dulu kalau kita ambil SPM dapat 3. Sorok dah. Dia ni bukan 3. 1, 12A plus 12 kali plus. Capu lah benda. Kita pun semayang apa? Semayang apa syukur. Nazar kita kalau dapat 12A pula nak nazar nak semayang sunat. Semayang lah sunat di mana tu? Di masjid Abidin. Ini semayang sini lah.
Pasal dia tu kat tepat lah. Itu cara dia. Wajib kena nazar. Kalau tak kena nazar, kena denda lah. Denda kena beri makan kepada miskin, ataupun beri beras pada dia, ataupun setiga hari. Kalau kita langgar nazar. Lepas periksa lama dah baru nak bayar nazar. Tak? Kena denda lah. Nanti dia. Dan wajib dan solat fardu dan niat fardu sekalipun hanya fardu kifayah dan fardu sebagai nazar. Bahkan sekalipun yang solat itu anak kecil kena juga. Supaya kita niat fardu tadi nak beza sunat. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur. Nak beza dengan aku sembahyang sunat zuhur. Sunat zuhur ni niat sunat zuhur qabliyah atau ba'diyah. Nanti bezanya. Macam sembahyang lah. Mengapa kita sembahyang basuh muka wajib? Nak bezakan dengan basuh muka lepas kita mandi, lepas kita bangun malam basuh muka kan? Jadi ada niat situ. Kalau ada niat tu namanya basuh muka sembahyang. Itu dia. Contohnya, saya melakukan solat fardu zuhur, cukup dah. Aku sembahyang kosak. Niat kita. Aku sembahyang. Mana kosak kita? Aku kerja sembahyang. Aku buat sembahyang ni. Allah tu, aku sembahyang ni. Ini kosak. Ta'aruk tu fardu. Ta'aruk mana fardu bahasa Melayu. Ta'ayun dia tentukan jenis sembahyang fardu tadi. Asal. Allahu Akbar. Ingat. Aku ni sembahyang apa? Aku sembahyang apa? Fardu. Fardu apa? Asal. Aku sembahyang fardu asal. Cukup. Ya. Aku sembahyang fardu maghrib. Cara dia. Maknanya kita faham Allah tu, kita faham kita sembahyang. Jangan ingat lain lah. Kalau ingat lain batal sembahyang kita. Batal ni sembahyang pun tak jadi. Itu dia. Tuhan beri kita satu organ, komponen yang cukup hebat dalam diri kita, tapi bukan otak, tapi hati. Orang tak kata susah otak, orang kata susah hati. Now, orang tak kata apa ni sihatnya otak, orang tak kata tak sihat hati. Tak tu. Ni. Kalau orang kata tak sihat otak ni, orang tak siumang tau. Orang gila lah mana. Tapi tidak ada orang yang gila hati. Otak yang gila. Hati memang dia bersih. Sebab Tuhan bagi organ. Hati itu sebagai organ, sebagai instrumen, alat untuk kita ingat kepada Allah. Kuasa dia. Tuhan kata dalam hadis dia, hadis kursi. Hei anak Adam, alastu bi rabbikum, ikan makhluk ni. Ingat baik. Pada masa alastu bi rabbikum, hei manusia, hei Adam. Hei manusia, turunan Nabi Adam, anak-anak cucu Nabi Adam, generasi Nabi Adam, generasi sekarang. Alastu bi rabbikum, ingat, aku ni siapa? Bukankah Tuhan kamu? Hati menjawab, bukan otak. Hati menjawab. Kabur ke mulut. Qalu bala syahidina. Ya Allah. Bala. Ya. Syahidina. Saya nak saksi. Engkau lah Tuhan saya. Ya aqlun. Mari angkat. Pak akbala. Akal mari. Tuhan tanya akal. Waya aqlun. Waya akal. Alastu bi rabbikum, bukan kamu ni Tuhan aku ni Tuhan kamu? Ya, kata akal. Kata Tuhan, adbir. Cukup. Qalu bala syahidna, kata akal. Bisa sih. Mari nafsu, ya nafsun. Nafsu. Alastu bi rabbikum, nafsu manusia. Su nanti kita ya. Su kita buruk tu. Ya nafsu, hei nafsu manusia. Alastu bi rabbikum. La, ana, enta. Engkau, saya, suku. Dah sama. Nafsu.
Jatuh tak diri kita, hak tu musuh kita. Bila sembahyang kita ingat kelain. Bila sembahyang ingat kelain. Nafsu tu. Maknanya kalau orang tu Allahu Akbar, kau ingat kepada Allah. Janji Tuhan dulu. Kita ni Tuhan. Tuhan tanya kita, siapa aku ni? Tuhan lah. Allah. Janji Tuhan ni hati kita. Allahu Akbar, hati ingat kelain. Itu musuh tu. Tu jadi kita itu hati main peranak. Hati tu dia ada ranking dia. Nafsu bawah sekali, nafsu ammarah, jahat sangat nafsu tu. Ranking yang kedua, paket yang kedua, lawamah. Kita buat jahat tu berasa sedih, takut, rasa. Tu molek sikit. Mulhamah. Tuhan bagi kita ilham, cerah hati. Mutmainnah, tenang hati. Radiyah, redha dengan Allah. Ya kena mardiyah. Tuhan redha hati kita. Kita redha dengan dia. Kamilah mukamilah. Kok tinggi sekali tu. Kita dengan dia dengan kita tu satu je. Tak dua tiga dah. Tak syirik dengan Tuhan. Itu ranking dia. Itu yang jadi pusat persaudaraan kita dengan hati kepada Allah Ta'ala dan sembahyang. Kalau ada syurga di sini, tak ingat syurga. Ada neraka di sini, tak ingat ke neraka walaupun panah. Kerana ingat pada Allah. Sebab itu Tuhan jadikan 3 benda. Satu, orang sembahyang nak dunia, boleh dunia. Boleh perkara dunia. Yang kedua, orang sembahyang nak akhirat, boleh akhirat. Yang ketiga, orang sembahyang nak Allah, boleh Allah. Bila boleh Allah, dunia Tuhan dia boleh, akhirat pun dia boleh, Allah dia boleh. Hati main pandang. Jadi hati ni di mana mula kita bawa? Sekarang kalau ikut hati kita, duduk atas apa hati kita ni? Atas bumi Tuhan ni, buat tangan dia ni. Duduk atas dia ni. Mata kita kata, buat tangan dia tu. Ambu, buat tangan dia tu. Curah mata dia. Itulah Tuhan bagi hati kita. Hati itu sebagai stesen, pusat kejadian kita, hakikatnya daripada hati. Kalau hati tu molek-molek lah. Kalau hati tak berjeruh, sembahyang tak kosong. Pasal ingat kelain lah. Kalau hati berjeruh juga, tak apa. Allahu Akbar. Walaupun tengah tu lupa, tapi awalnya Allahu Akbar, akhir Assalamualaikum warahmatullahi, akhir ada benda gitu, Alhamdulillah ada. Dia takut ke neraka. Setengah kiasan dia orang buat, kalau kita nak kosong pada Tuhan, kita hubung syurga dah kanan, neraka belah kiri. Dah, nak kosong ke mana? Jawabnya, bukan begitu. Jawabnya lah, kalau sekian syurga di belah kanan, molek sangat, terpesona gitu. Neraka belah kiri ni, biru ayat tu panah api, takut sangat. Bila tengok Tuhan, menghadap Tuhan tu, Allah tu tak ada ni. Habis. Syurga pun hilang dia ingatan hati. Perasaan kita pun tertakut pun pada api neraka. Kerana hati kita dengan Allah. Itu hati main peranak tu. Hati dia main peranak. Itu dia. Sebab tu kita kena beli hati. Allah. 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 Dalam ilmu sufi, ya, Tuhan bagi kita masa. Apa dia masa? Masa ni lah. Siang malam. Masa kita ada dua. Dak siang malam. Dak malam siang. Sampai dia mati malam, mati siang. Dan kita ada hidup. Hidup tu masa lah. Kita hidup. Hidup apa kita? Masa. Masa apa hidup kita? Mana masa? Masa nafas naik. Masa nafas turun. Hidup lah kita. Nafas naik. Turun. Naik. Kalau stop, mati. Baik. Nafas naik itu ingat siapa? Allah. Nafas turun. Allah. 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 Hu sini dia. Hu mana dia? Allah. 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 Itu dia. Itu hidup sembahyang kita. Hidup hati kita dengan Allah. Itu dia. Itu cara dia. Mana ni? Bagi. Itu dia. Ilah dah. Itu dia. Sebab tu sembahyang hati kita jangan lupa. Ada kontak dengan Allah.
Adu pun Allah. Aduh, habis. Habis. Contohnya, saya melakukan solat fardu zuhur misalnya, fardu jemaah sekali pun mendapati imamnya tengah bertasyahud. Imam tengah baca tahiyat akhir. Kita sembahyang Allahu Akbar. Aku fardu zuhur. Pun dia duduk terus. Tahiyat sama dia. Rahmat dapat. Sembahyang tu benda apa? Rahmat. Rahmat semayang tu. Dalam ajaran Islam kita, Nabi khabar dah. Seseorang tu masuk syurga tu kerana rahmat Allah. Kerana keredaan Allah. Yang kita cari ibadat kita, hati kita jadi dapat rahmat, dapat tenang dengan Tuhan tu. Allah, rahmat. Mau dapat keredaan Allah, rahmat wa mardatullah. Itu yang kita nak tu. Tu dia. Habis. Habis. Kemudian dia kata disunatkan pula menyertakan ta'aruf pudu tu. Saya bagi nota bulan lepas, minggu lepas ni. Dan kata dia ta'aruf tidak wajib selalu disertakan. Sekalipun orang yang solat masih menanggung hutang solat yang sama dengan solat yang sedang dilakukan. Lain-lainnya terdapat yang dipanggilkan iman azam. Mana tidak wajib sekalipun sembahyang fardu itu hak yang kita buat tu tak payah kita niat apa dah kita buat dah kita gini sambung saja sambung. Tu saya kata kepahaman tu mesti ada, bukan mesti bilang niat nanti. Bukan mesti bilang niat nanti, tapi ingatlah hati. Jangan bilang. Tauzik niat jangan bilang. Itu dia. Itu dia. Yang lebih sahih semayang ada yang tu sunat je. Aku semayang putus tu tunaikan Allah, sunat je. Ada nota saya minggu lepas. Kemudian penggang kedua, wa ta'aruf, sunat pula ta'aruf mana? Sunnah pula ta'aruf sunnah. Ta'aruf istiqbal, ta'aruf mana kita bentang atau kita sebut menghadap kiblat bilangan rakaat. Tu dia. Kemudian sunat kita pula menyebut yang diniat belum takbir, usolli fardhu zuhri. Apa rakaat tu? Allahu akbar. Tu sunat. Aku sampai zuhur 4 rakaat tu kita sunat kita sebut belum kita niat. Allah sahaja aku sampai zuhur dengan mulut kita. Baca Allah akbar baru kita ingat apa yang kita sebut tadi. Itu sunat. Bila seseorang merasa ragu, sudahkah niat dengan sempurna apa belum ataupun niat solat asar apakah zuhur? Maka jika ia ingat kembali setelah tempoh yang cukup lama atau sesudah menunaikan rakaat, sahlah sekalipun berupa ucapan. Misalnya semacam Al-Fatihah adalah batal solatnya. Di sini dia kata kalau kita syak sama ada kita niat sempurna ke tidak, cukup tak qasak ta'aruf ta'yin kata orang sama begitu. Ataupun ada kalau dia sembahyang zuhur pun tidak dia syak. Ingat tak sembahyang zuhur tu tidak? Jika dia ingat lepas daripada masa zaman lama dah dia buat tu, maknanya gini. Niat sembahyang ni dia tak boleh kita buat pandai-pandai. Kalau kita niat sembahyang tu, kita lupa niat, kita ambil balik niat tu, kena buat semula tu. Niat ada tidak? Dah sembahyang kita tu. Kalau tidak ada niat tak usah sembahyang, niat semula ambil balik tu. Ingat baik tu. Bahkan kalau sekiranya kita sembahyang dah. Lepas bersalam dah. Kita yakin kita tak niat katakanlah. Kena sembahyang semula. Berlainan hukum lain. Hukum lain kita sembahyang Allah, baca Alhamdulillah, baca Fatihah, rukuk sujud. Lepas sembahyang bersalam tu, kita buat lupa nak rukuk katakanlah. Jangan kira, pakai adalah. Sebab bersalam dah. Niat tak boleh.
Niat dia bisa sikit. Ingat baik. Sebab perkara Tuhan ingat Tuhan tak boleh main lupa sembahyang tu ingat Tuhan. Tiba-tiba lupa sembahyang kita niat zuhur tu, lupa kata ngalah. Mula-mula kita baca, kita niat molek dah. Okeylah sembahyang tu molek dah. Tapi lepas sembahyang kita lupa kita niat, kita kata gitu kan. Yakin kita lupa kan. Kena sembahyang semula. Pasal ingat sembahyang tu lupa tu lepas kita habis sembahyang dah. Tapi kalau kita was-was, kita lupa lepas beri salam kita rasa lupa tinggal rokok. Jangan, tak payah tu. Bab niat tak boleh. Dia keras. Niat baik tu. Bab niat tak tahu menawa. Kalau kita lepas sembahyang kita rasa kita tak niat, sembahyang semula Allahu Akbar. Tapi bab rukun lain tu lepas kita beri salam, kita berasa lepas beri salam ni lupa rokok. Tak payah. Tapi kalau lupa rokok dah sembahyang, kena buat semula. Katakanlah kita sujud. Saya lupa rokok bangun semula. Dah. Rokok. Baru sujud. Lepas tu sawi lah. Dah sembahyang. Itu dia. Ingat baik tu. Lupa rokok. Kata tidak. Sujud. Pasal lupa rokok. Tapi kalau lepas sembahyang, kita tak lupa dah sembahyang. Lepas sembahyang tu, lupa rokok ni. Sembahyang semula bukan hukum tu. Kalau niat, lepas sembahyang ingat lupa niat. Kena sembahyang semula. Tu makna dia. Tak boleh main benda gitu. Habis. Kalau sengaja kita buat tu lain lah, batal lah. Mana? Tidak taharrum. Takbir taharrum. Niat taharrum. Allahu Akbar. Takbiratul ihram kan? Taharrum makna takbiratul ihram. Berdasar di atas hadis yang disepakati ulama, bila kamu melakukan solat, bertakbirlah hendaknya. Dalam hadis kata bila kamu semayang, mula-mula sekali semayang benda apa? Takbir lah. Allah. Ada takbir dia, kita serak ingat hati kita. Bila semayang kena takbir, Nabi kata. Tahlul dia, pergi salam. Dah. Kalau haji tahlul, cukup rambut dah. Ni tahlul dia, pergi salam. Semayang tu tahrim dia, ihram dia, Allahu Akbar. Tahlul dia, pergi salam. Jadi takbiratul ihram ni lah, maknanya jangan kita buat mudah. Ada nota? Ada 15 syarat takbiratul ihram tu. Cuba tengok nota. Tengok. Tengok nota. Tengok babak nota ni. Pak mana hak selek, pak mana hak tak kena, pak mana kena, pak mana hak molek sangat. Tengok. Hukum sembahyang yang kedua, kita ambil dalam kitab ni, ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah mengucap ataupun menyebut dengan lisan dengan Allahu Akbar. Allah, bukan Allahu Akbar. Orang semua Allah bunyi. Ali datang bukan ali datang Allahu Akbar. Ketika mulakan sembahyang itu mula-mula sekali. Tu. Sama ada sembahyang fardu ain, fardu kifayah, sembahyang nazar, sembahyang qada, sunat qada dan semua sembahyang sunat. Bilakah waktu tahrim? Takbiratul ihram tadi. Takbir. Waktunya ialah bermula di awal pulang sembahyang. Mula-mula bangun cacang tu, kita takbir. Waktunya ialah bermula di awal permulaan solat. Sama ada kita mula berdiri, masa kita berdiri kalau kita tak sakit. Kalau masa duduk, masa kita sakit itu, kita duduk, masa itu kita takbir. Kerana uzur berdiri.
Dah sunyi seperti orang tidur, orang uzur. Ini kita nak tahu berapakah banyak syarat takbiratul ihram. Di sini ada 15. Oh, hebatnya. Terima kasih banyak kepada Imam Nawawi Al-Bintani. Dia huraian macam ni nak bagi kita berpuas hati. Benda apa takbiratul ihram tu? Nak buat apa takbir tu? Dia suruh pakai. Jangan. Satu, hendaklah takbir itu sambil kita berdiri jika solat fardu, yakni sudah berdiri betul dan sudah sampai tempat yang berdiri baca Fatihah. Tu. Ni baru ya ni. Dengar. Minggu depan orang pergi sembahyang Jumaat di masjid tempat saya sembahyang sama. Datang orang sebelah ni, bukan masjid ni, masjid saya lah. Bangun. Masuk. Dodang dia betul. Sengit gitu. Allahu Akbar. Gini dulu. Macam baca Fatihah kan belah cacang. Belah cacang betul kan? Macam baca Fatihah kena cacang. Cacang dulu. Boleh takbir. Jangan mari tu. Mari. Dia pakai bagi tubuh orang. Bila wakak hangat. Apa ni tu? Jadi sejuk kata. Jubah. Bukan nak kata kau siapa-siapa dak. Wakil berlaku. Mesti jaga takbiratul ihram tu, mesti masih berdiri. Masih berdiri mayang tu. Masuk. Betul ke arah kiblat? Allah. Macam termain hadis ini. Siap kamu. Jangan buat pandai-pandai. Ni semayang Tuhan beri ya. Apa kita reka tau. Nak cepat ke mana? Berlaku. Yang kedua, hendaklah takbir itu bahasa Arab. Allahu Akbar, bahasa Arab. Yang ketiga, hendaklah lafaz takbir ihram itu susun dua kalimah. Allah akbar se. Jangan pindah. Allahur Rahman. Allahur Rahim tak boleh. Allah akbar se. Dua tu tak pecah tangan. Allahu Akbar. Allah tu nama dia. Akbar tu sifat dia. Bila kita kata Allah Maha Besar tu, kita tunduk. Tak sombong kita dengan Allah. Tak besar hati kita dengan Allah. Aku tunduk padamu Allah yang Maha Besar. Tak sombong kita Allah, tak sombong kita hamba-Ku. Hamba-Mu ya Allah. Allah Akbar tu tak sombong kita dengan Tuhan. Rokok. Menunjukkan tak sombong dengan Tuhan. Sujud menunjukkan tidak besar hati dengan Tuhan. Tak besar diri dengan Tuhan. Itu dia. Itu Allah Akbar. Yang ketiga, hendaklah tersusun ayat itu. Dua berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, susun. Jangan putus-putus. Yang keempat, hendaklah diucapkan dengan tertib. Dengan lafaz Allah Akbar kerana dia boleh menceriakan takbir. Kalau kita buat suku-suku Allah berhenti. Akbar berhenti. Jangan begitu. Jangan dipanjangkan hamzah yang ada pada lafaz jalalah itu. Al-Jalalah nama Allah. Jika dipanjangkan secara tidak dia jadi solah. Sebab kerana dia bertukar pada makna daripada insya'i kepada istighfar atau istighbar. Kalau kita panjang Allahu Akbar, kita panjang. Banyak orang ni. Nak masa takbir sekolah. Allah. Subhanallah. Allah. Panjang Allah. Mana boleh gitu. Ini bukan mak lazim kalimah musaqqal. Tak pernah guna dengan mak je. Tak ada mak tabi'i. Bukan mak asli. Bukan mak ghairi sukun. Bukan mak lazim kalimah musaqqal. Allah saja. Allah saja. Ini panjang. Allah. Makna berubah. Allah. Adakah Tuhan itu Maha Besar? Makna dia. Berat orang ni. Kita tanya Tuhan pula. Adakah Allah Maha Besar? Nak lawan Tuhan.
Nak khabar tanya orang pula. Adakah Tuhan Maha Besar? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bukan Allahu Akbar dipanjangkan. Allah. Pasal dia berlagu. Orang berlagu pun gitu lah. Luar semayang boleh tahan dalam semayang ni. Tuhan dengar. Siapa yang takbir Allahu Akbar, pukul istighbar, nak tanya orang, adakah Tuhan tu Maha Besar? Apa yang macam tu lah. Jangan panjang. Allah tak apa. Pasal dia boleh sampai 14 rakaat, 7 alif. Ataupun tabi'in 2 alif saja. Allah. Ni Allah. Panjang tu. Lebih daripada 1 alif 2 rakaat. Lebih dah. Allah. Allahu. Cara dia. Yang keenam, tidak boleh dipanjangkan bunyi ber tu pada akbar. Iaitu jangan sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia wakak. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Duduk ada sujud. Allahu Akbar. Sujud yang kedua pula. Allahu Akbar. Akbar ada kat bola panjang ke macam majlis suku tu. Apa benda akbar? Geduk. Geduk gitu. Oh ada satu lubang geduk. Jadi Allah tu macam geduk je dia bunyi. Apa benda ni? Jangan berubah makna terang-terang tu. Atiblul kahfi geduk besar. Yang ada satu wajah, ada satu muka je dia. Belah ni kulit, lepas tu lubang dia. Tong. Itu Atiblu Akbar nama dia. Bukan Akbar. Akbar. Allah Akbar. Allah tu lagi besar. Apa ni? Itulah. Geduk besar. Berubah makna tu. Oh. Allahu Akbar tu berubah makna. Kul Allah tu tak apa ayat aku ada. Azina lakum surah apa tahu? Tu. Jika dibaca juga dengan memanjangkan berakbar kata dia. Memanjangkan juga menjadi berubah makna kepada genang besar yang ada pada satu muka. Genang tu dia tak tutup dua-dua. Belah ni kulit, depan tu lubang. Dong. Tu dia. Akbar tu panjang tu. Ada dulu orang sambung apa ni hari muzaffar Quran tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belakang tu kena tegur dah. Diam molek ah. Ada nyanyi dia kan? Allahu Akbar ke dia kan? Panjang bak belakang tu. Bila kita nasihat tegur, molek dah tu. Dia tak tahu punya makna bubur. Tu dia. Yang habis. Yang ketujuh, jangan ditasydidkan, disadukan pada kalimah pada ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabar, sadukan tu. Jangan. Tapi ni jangan berlaku. Tapi ada hukum dia. Dia ada satu kitab benar. Akhta' al-musallin fi shalah. Satu kitab besar kitab tu. Akhta'ul musalli fi shalah. Kesalahan orang sembahyang macam-macam. Bab baca, bab sujud banyak. Akhta'ul musalli fi shalah. Kesalahan orang sembahyang dalam sembahyang. Kita apa benda dia? Yang ke-8, jangan ditambahkan wa pada kalimah Allahu. Seperti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan. Allahu Akbar aja. Allahu Akbar jangan. Allahu Akbar aja. Jangan sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jaga tu. Tak boleh tu. Kalau dengar orang Arab agak dia tegur kita sebab dia reti bahasa Arab. Atau orang ngaji pondok kita dia reti bab gini. Ngaji pondok dia reti dia ngaji khuf ilmu ni. Allahu Akbar bagi panjang. Allahu Akbar aja. Yang ke-9,
Jangan ditambahkan waw sebelum lafaz jalalah. Sebelum Allah tu kita tambah wallahu akbar, tak boleh. Kerana tidak ada perkataan penghubung sebelum tadi. Wala tan'aqidu salatuhu li adami taqaddim ma ya'tufu alaih. Jangan tambah wa. Wallahu akbar. Tak boleh tambah wa tu. Yang ke-10, jangan dibaca waqaf antara dua kalimah. Allah akbar. Sama ada wakaf panjang. Wakaf panjang ni tahu wakaf panjang? Panjang dia punya wakaf tu. Atau wakaf pendek. Macam wakaf panjang tu macam mari disukum. Allah akbar. Atau wakaf pendek. Allah akbar. Satu alif. Atau 3 alif. Atau 5 alif. Atau apa ni mari sukun tu 6 harakat 3 alif. Allah. Lepas tu sambung akbar. Tak boleh tu. Nyawa wakaf. Terus muttasil sambung. Allahu akbar. Nyawa wakaf. Boleh ke orang nak wakaf tu oleh Allah. Oleh Allah. Saya ada ya. Lepas tu dia ulas mula dah tau. Tu. Ulas mula lah. Yang ke-11, hendaklah sebutan lafaz takbir ihram itu dapat didengari dengan semua huruf. Allah akbar. Biar kita takbir Allah dengar telinga kita. Kalau kita bunyi je, berat mulut je, gerak, bunyi mulut je. Mulut kita bergerak, suara tak dengar telinga. Tak sah takbir. Kalau itu bisik bisik ke orang boleh dengar tak apa. Ni bisik pun dia tak. Kena kita tak bisik dengan kita, tak dengar bisik kan. Tak ada tu. Biar kita sebut tu, telinga kita dengar. Orang lain tak dengar. Pada semayang tu berjemaah. Jangan baca Allahu Akbar tu kuat-kuat. Tak boleh ganggu orang niat. Sekadar dengar telinga kita je. Apa kau dobik sepadang kuat takbir dengan kohol takbir. Kuat takbir tu sekali sebut Allahu Akbar dengar di tepi kita tu. Tu kuat. Tak boleh, haram. Kalau terganggu dia takbir, niat dia haram kita buat gitu. Kohol kan? Allah. Telinga kata je. Itu dipanggil dobik. Kodok kohol takat dengar telinga kita. Jangan bisik, tak dengar. Bunyi sikit suruh kita dengar. Untuk kita Allah tu, Allah dengar di telinga kita. Telinga kita hantar ke otak kita. Ingat kita. Otak kita hantar ke hati kita. Mesti Allah. Tu di kontak dah ada tu. Banyak benar orang-orang tu kadang-kadang macam semalam kita pergi sembahyang masjid tu. Kuat benar makmum tu baca bismillah alham tu. Allah kuat sungguh. La ilaha illallah. Tak boleh seorang jemaah tu. Kalau mazhab lain lagi teruk. Lagi berat. Makmum jangan baca apa tu. Imam baca dah, baca apa lagi? Mazhab Maliki Hanafi ya. Cuba pergi masjid India jalan tu Tok Domang tu. Pergi semua jemaah. Imam seorang baca. Lepas tu je kita baca kohor orang mazhab Syafi'i. Orang India ni tak baca lalu. Maksud anda jangan baca kuat kalau jadi makmum. Mengganggu orang lain. Imam saja baca kuat. Kecuali boleh baca kuat masa mana? Jawab. Masa mana? Amin. Ya. Fatihah kan? Yang kedua masa mana? Masa mana yang kedua? Tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Imam lupa. Imam lupa masuk rakaat kelima dia masuk. Dia masuk 4 rakaat. Rakaat 5 dia bangun lagi. Kita baca kuat. Subhanallah. Lebih tergerang dia. Ya. 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 Begitu juga. Boleh ha? Kau kuat sikit daripada kita. Ya. Ya. Bahkan
ulama fiqh kita dalam mazhab kita Syafi'i itu kalau kita baca doa imam khutbah baca doa kan kita kohor menyangkut kuat. Sebab di situ kita dengar khutbah bukan kita baca doa tu. Walaupun imam baca doa bukan majlis doa tu. Majlis nak menyempurnakan hukum khutbah kena berdoa. Kena kohor juga kita. Amin tadi. Nak baca kuat boleh tapi terganggu imam pula nak baca khutbah tu kan. Tu. Bukan tak boleh. Selagi masa mana makmum boleh baca kuat? Masa mana? Saya boleh jawab? Mudah je ni. Bukan ni. Cuba fikir Malik. Benda ni memang urgent, mustahak. Masa mana? Masa mana? Tapi sebenarnya kita batal. Masa berlaku pergaduhan, pembunuhan, orang itu daga. Masa berlanggar, tolong. Kita pergi lah. Minta tolong lah bang. Itu boleh. Kerana mengutamakan, sebenarnya boleh kotor lah. Tolong orang tak boleh mati orang tu. Budak kecil. Orang katok kata kalau. Orang tak berdosa, orang gila. Orang tu pergi buat yang kau gila tadi. Kita wajib tolong walaupun tak semayang tu. Orang dah itu laga, wajib tolong. Semayang tu tak apa, boleh kotor-kotor balik yang. Ingat baik. Itu masalah yang serius tu, kita kena berhentikan semayang tu. Tolong orang. Cara dia. Sampai batal boleh semayang kita. Yang ke-14, tidak ada sebarang kecederaan dan sebutan takbiratul ihram. Jangan buat yang cedera. Kalau begini, Allahu akbar, aku ni nak buat tu. Kena tegur lah. Tu slang apa ni? Slang orang yang tak tahu, dia tak kata sebut Allah tu. Kalau orang Pakistan, Allahu akbar, Allah pula. Dipanggil lahan khafi. Kesalahan tu tidak jelas. Jadi kita tegur tak imam dia baca Allah. Ali dah taat, bukan dia tak Allah. Ali dah taat kan? Bukan Ali dah tak Ali bawa Ali dapat bukan. Ali dapat Ali dah taat, Ali bawa Ali dapat tak ada pasal Arab dah. Mana ada? Tak ada. Ada kopi ada. Allah. Tegur sikit. Tegur molek-molek sikit. Yang tegur orang ramai baru dia. Boleh main orang ni bekek ni. Lain kali dia tak pergi kat kita, takut kita tegur dia pula. Padahal dia salah. Nyakit oleh ni. Dia tegur sekali tu. Lepas tu kita ambil lagi. Padahal banyak lagi salah patut kita tegur. Kita tak bagi tu. Berat orang ni, berat sungguh ni. Kerah pedas. Tahu kerah pedas? Banyak salah tu. Allah tegur sungguh. Habis. Yang ke-15, hendak semayang jemaah disyaratkan. Pada semayang jemaah, makmum hendaklah bertakbiratul ihram setelah imam lebih dulu habis takbir. Kalau kita semayang berjemaah, jangan takbir dah. Nanti imam baca habis, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Kalau Allahu, kita buat Allahu tak. Ataupun akbar imam tadi kita buat Allahu, batal semayang. Jangan celah. Jadi kita masukkan takbir dan takbir tak boleh. Jangan masukkan takbir kita dan takbir imam. Biar imam habis Allah Akbar baru kita masuk Allah Akbar tu. Itu syarat dia. Ingat takbir ihram tu bukan senang dia gitu. Dah tahu dah apalah apa ni. Ada segi makhraj dia, baris dia, susunan kata-kata dia tu, toleransi dengan lain. Kalau kita jadi imam kena jagalah sikit
takbir ihram tu makmum kena jagalah takbir ihram tu, kita mesti takbir ihram tu lepas imam takbir ihram habis-habis tu. Yang ke-16 hendaklah takbiratul ihram tu serentak dengan niat sembahyang kita. Allah serentak ingat hati takbir sembahyang putus serentak. Memang payuh sangat nak serentak kerana antara kita sebut Allah di mulut kita tu dengan serentak dengan sebut ingat Tuhan tu serentak sejajar benda tu. Satu tempat nak masukkan dua perkara macam mana? Dah. Mulut nak sebut Allah ni ingat Tuhan, hati nak ingat aku semua putus zuhur tu nak macam mana? Buat macam mana? Memang berat tu. Allah. Kita harap masa sebut Allah tu, kita dah ingat dah pada Allah tu sebab kita sebut dah nama dia dah tu. Allah sebut dah kan? Dalam Allah tu, situ kita letak hati. Aku semayang. Tak. Bukan kita kata aku semayang, kita sedar. Kita semayang Allah Akbar tu. Semayang apa? Putus zuhur. Satu. Yang kedua, boleh kita niat cukup mudah. Bangun. Kita ingat kita sebab putus zuhur. Kita ingat ingat. Allah ingat Allah tadi. Tak ingat lain. Ingat tu. Yang ketiga, kita niat awal sikit. Belum takbir, kita penuh. Ingat hati, kita sebagai putus zuhur ni kan. Lepas tu Allah tu ingat dia terus. Tiga jalan aja. Pada nombor tiga ni, tu mazhab tiga. Hambali, Hanafi, Maliki, dia niat semayang tu belum sikit takbir. Masa dia cacang tu, lepas dia niat, dia ingat lati, bukan niat ingat lati dia berasa ingat dia semayang putus zuhur. Allah kebalu. Allah tu dah Tuhan tu. Masa sebelum tu dia ingat disemayangkan Allah. Lepas tu Allah tu, suara dia bunyi Allah tu berkomunikasi, bertakluk pada Allah. Itu mazhab tiga. Kita boleh taklid mazhab tu boleh. Pada orang payah niat dah. Boleh. Macam kita nak minum air. Boleh minum tengok air. Niat tu. Dah. Lepas minum tu, berasa sini lah. Masuk dalam perut kita, selesa rasa tau. Itu je. Ada tiga wajib situ. Yang keempat, orang tu tak reti lalu nak niat. Tak reti lalu nak niat. Suka aja. Allah Akbar niat tiga ni tak reti. Allah Akbar tak reti. Niat sebelum semayang tu. Ingat sebut. Aku seputus zuhur pakatkan Allah. Sebut. Bila sebut lah, biar Allah Akbar tak ingat niat. Dah. Allah Akbar aja boleh. Orang macam ni, kita beri pandangan dia, tak apa. Awak semayang sepenuh. Kerana apa? Ada mazhab mengatakan niat tu boleh diubah belum takbir. Tiga mazhab ni. Satu mazhab dia jatuh. Pekoh Di ilmu pekoh ni gini, ambil nak khabar. Dia macam pokok. Pokok kan, dia ada banyak dahan. 1, 2, 3, 4. Buah belaka ni, nak ambil dah mana buah mana ambil lah. Buah orang. Dan akar dia banyak akarnya. Akarnya kan banyak kan siang gua akar. Sanjo akar dia banyak tu. Kalau kita buat baja ke sini, akar ni pergi panjang ke baja tadi. Dah. Tapi kalau bakat kita nak ke mana nak? Ikut mazhab tiga. Ikutlah. Ikut mazhab Syafi'i kita dalam takbir. Ikutlah. Jadi awal-awal ni banyak option dia, pilihan dia banyak. Itu seronok belajar rekod. Jadi tak berat. Tak berat. Cukup senang. Yang dia berat tu kita dah terbaik. Tahu kosak tahu tak ayat. Kosak tahu tak ayat tu. Dia ingat Allahu Akbar, kosak tahu tak ayat. Itu jadi salah faham.
Pasal tak ajar tu nak mudahkan faham ni. Dah, jangan lupa pada aku semayang wudu zuhur. Itu ada kuasa tak ajar. Itu dia. Itu dia. Habis. Ada 16 perkara Kemudian akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, bila kamu berdiri untuk melaksanakan sembahyang, hendaklah kamu takbir. Bila kamu berdiri, takbir kabir Allah. Tidak baca. Masa itu kita ingat sembahyang kita kepada Allah. Ya, kum ta'ala solat fakabir. Nabi kata bila kamu berdiri, berdiri. Nak sembahyang hendaklah kamu takbir. Berdiri tu, tegak tu. Jangan goyang, tak makninah Lepas tu kita ingat sembahyang. Apa tu? Allah, tak ada sembahyang tu. Dia apa lagi? Nabi ajar senang aja. Tu dia. Ingatlah kita sembahyang. Mazhab tu itu ni lah. Iaitulah Allah Akbar. Surut ihram. Dan setiap amalan itu dengan niat. Setiap amalan itu kena ada niat. Kalau tak ada niat, tak boleh. Setiap orang itu pula ia diperolehi apa ada niat. Kalau dia nak sembahyang zuhur, dia boleh sembahyang zuhur. Kalau dia nak sembahyang asar, dia boleh sembahyang asar. Kalau dia puasa bulan Ramadan, dia boleh puasa bulan Ramadan. Kalau dia sembahyang isyak, dia boleh sembahyang isyak tu, pahalanya boleh ke dia belaka. Atas niat. Kalau tak ada niat lalu, kosong. Sebab tu sembahyang tu ada niat. Ada juga niat yang kosong, tapi boleh pahala. Ada juga niat apa? Benda tak payah niat, tak boleh pahala. Benda apa? Banyak dah. Tak payah niat, betul boleh pahala. Dia pasal beli ikan, nak makan nasi sama keluarga. Tak payah niat dah. Boleh pahala. Tak tahu. Takkanlah kita kata aku pergi pasar beli ikan untuk makan bersama dengan keluarga kita. Tak ada niat tu. Beli benda harus tu bila kita niat secara tak direct lah, secara tak langsung boleh pahala. Tak wajib niat. Banyak benda tak wajib niat. Banyak sangatlah. Kita mari sini. Bukan ada niat hati kita. Tapi kehendak kita adalah untuk kita mengimarahkan ilmu kita, untuk kita memperkembangkan ilmu kita. Makin tua, makin amal kita bertambah, ilmu kita berkembang. Itu. Tu baguslah tu. Ikhlaskan Tuhan. Takbiratul ihram sebagai pembuka jalan untuk berjazbah tarik pada Allah. Jadi takbir ni Allah tu nak tarik kita ni biar ingat kepada Allah. Jazbah nak tarik Allah, nak tarik hati kita ni biar kita ingat kepada dua, iaitu kita dan Allah tu. Itu dia. Dalam kitab Fathul Mu'in, kita ni ada di bahar ni. Kita sedang pergi pada Fathul Mu'in ya. Dalam kitab Fathul Mu'in dibayangkan kecerahan hati orang bersolah kerana Allah. Cerahnya hati orang tu boleh sebab Allah tu cerah hati dia. Allah Akbar. Allah cerah hati. Dan nak apa lagi? Selama ni kita sebenarnya tak cerah hati. Bila kita Fathul Mu'in kata cerah hati, Allah, cerah hati dengan Allah. Itulah dia niat kita, cerah hati dengan Allah. Dalam takbiratul ihram itu sendiri menyimpan rahsia. Hikmah amaliyah, apa sebab kita sembahyang. Hikmah ubudiyah, mengapa kita sembahyang sebagai hamba. Dia kabur situ. Dalam kumpulan hati yang bertakbiratul ihram tadi dapati pergerakan dan pengalaman kerohanian yang nurani. Dan hati kita ni ada pengalaman. Sebab Allah tu hati-hati dengan Allah. Mamzujun bil mahabbah, rasa kasih mesra dengan Allah, lembut hati dengan Allah. Wal itminah, tenang hati dengan Allah. Wal istishraf lil jawari, hati kita terangkat kepada, tertarik kepada Allah Taala dalam sembahyang kita. Dari sembahyang tu hadarah kita, dalam sembahyang tu hati kita, dalam sembahyang tu kita berada hadarah Allah. Itu dia panggil mauti jabaru. Masa di rumah tak ingat kita sembahyang. Ingat nak kereta nak pergi masjid.
Masa masjid itu baru dia kawasan. Oh, kuasa orang semayang. Dia ingat gitu orang tu. Bila bangun saja, Allah. Itu kuasa dia. Allah. Itu kuasa Allah. Situ kita dapat menyeduh rasa kasih dari Allah. Itu dia panggil jazbah dia panggil. InsyaAllah kita akan bincang balik. Ini tentang kelebihan kita mengucap Allah Akbar dalam semayang kita. Wallahu a'lam.